Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-28. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-38 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Dan aku menurut agama bapa dan datuk nenekku Ibrahim dan Ishak serta Yaqub. Tidaklah sepatutnya kita mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Mentauhid, mengesahkan Allah ialah hasil dari limpah kurniaan Allah kepada kita dan kepada umat manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-38 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa setelah Yusuf AS menyatakan dirinya menolak agama yang dianut oleh masyarakat umum Mesir dan agama apapun mempersekutukan Allah Subhanahu Taala, beliau melanjutkan dakwahnya dengan menjelaskan agama dan asal-usul keturunannya. Sebagaimana telah diisyaratkan sebelum ini, bahawa masyarakat Mesir ketika itu telah mengetahui walau sedikit tentang Nabi Ibrahim AS, Nabi Ishaq AS dan Nabi Yaqub AS, yang sebahagian ajarannya telah dikenal dan masih ada baki-bakinya. Yusuf AS seterusnya melanjutkan, baik aku ditanya tentang agamanya oleh kedua orang yang bermimpi itu mahupun tidak, bahawa baginda akan mengikuti dengan bersungguh-sungguh agama yang dianut dan diajarkan oleh nenek moyangku iaitu Ibrahim, datukku Ishak serta ayahku Yaqub. Tidak ada wujudnya, bukan hanya tidak patut bagi kamu mempersekutukan dalam satu saat pun dengan sesuatu, baik makhluk hidup sebesar apapun kekuasaannya atau benda mati sebesar apapun kesaktiannya. Yang demikian itu ajaran dan agama yang kami anuti adalah dari kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kami secara khusus kerana kami yang ditugaskannya sebagai nabi dan rasul. Dan itu juga adalah kurniaannya kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan makana secara harfiah berarti tidak pernah ada dan seringkali juga diterjemahkan dengan tidak sepatutnya. Menurut Tahir Ibn Ashur, istilah ini digunakan untuk menekankan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Asy'arawi berpendapat bahawa istilah itu seperti menafikan adanya kemampuan melakukan sesuatu. Ia berbeza dengan kata ma yang bagi secara harfiah berarti tidak sepatutnya, kerana yang terakhir ini masih menggambarkan adanya kemampuan, hanya tidak sepatutnya dilakukan. Dalam konteks ayat ini adalah para nabi tidak mampu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-38 surah Yusuf ini dengan menyatakan para nabi pada hakikatnya tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun dan tidak patut menjadikan selain Allah Tuhan yang disembah. Padahal sesuatu yang disembah itu tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Sama ada selain Allah itu malaikat, manusia ataupun binatang. Itulah perkataan Nabi Yusuf AS, iaitu menjadikan keutamaan untuk menunjukkan kepada perkara kebajikan. Itulah tujuan utama diutuskan Nabi-Nabi untuk menyeru manusia kepada kebajikan dan menjauhkan manusia dari jalan-jalan yang sesat. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, sedangkan Allah lah yang melimpah nikmatnya kepada mereka. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-38 surah Yusuf ini dengan menyatakan, untuk mengetahui pegangan agama Nabi Yusuf AS dengan melihat perjanjian Nabi Ibrahim dengan Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-130 hingga 132, bahawa Nabi Ibrahim telah dipilih oleh Allah menjadi orang yang utama di dunia dan di akhirat termasuk orang soleh, iaitu ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyerahkan diri, maka Nabi Ibrahim telah melakukannya dan ketika wafat, agama penyerahan dirinya kepada Allah adalah agama Islam, lalu mewasiatkan kepada anak-anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak serta cucunya Nabi Yaqub. Wasiat tersebut direkodkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-123 yang bermaksud, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kamu satu agama, maka janganlah kamu mati, melainkan hendaklah kamu dalam keadaan Islam. Kemudian ayat seterusnya diterangkan wasiat Nabi Yaqub sendiri kepada anak-anaknya termasuk Nabi Yusuf, iaitu setelah semuanya berkumpul di Mesir ketika Nabi Yaqub hampir wafat. Di hujung ayat ke-38 ini ada disebutkan bapa-bapaku. Daripada kalimah aba, menurut bahasa Arab, ia sebagai ayah. Nenek, datuk dan moyang itu disimpulkan sebagai abai, yang berarti bapa-bapaku. Lalu Nabi Yusuf menjalankan perintah daripada agamanya, iaitu sekali-kali tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itulah ajaran tauhid agama Islam. Tujuan yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta seluruh alam ini. Itulah kurniaan Allah kepada kami dan kepada manusia. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan akan tetapi ramai manusia yang tidak bersyukur. Sedangkan Allah yang menganugerahkan mereka kehidupan dan akal, lalu mereka menyembah selain Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki. Lalu mereka ucapkan terima kasih kepada berhala. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-38 surah Yusuf ini dengan menyatakan Nabi Yusuf AS menegaskan bahawa baginda menuruti agama bapa dan datuk nenek, iaitu Nabi Ibrahim AS, Nabi Ishak serta Nabi Yaqub, iaitu agama para nabi dan bukannya agama orang musyrik yang sesat. Tujuan Nabi Yusuf AS berkata demikian mengandungi maksud bahawa dia adalah daripada keturunan para nabi dan mudah-mudahan kedua-dua orang yang bersamanya di dalam penjara itu bertambah minat untuk mendengar dakwahnya. Tidaklah sepatutnya kita menyekutukan Allah dengan sesuatu, bahkan kita wajib mentauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu Taala. Semuanya adalah hasil daripada limpah kurniaan Allah SWT kepada kita dan kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi yang anehnya kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-38 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa tema bagi ayat ini berkenaan dakwah tauhid, iaitu yakin kepada Allah Subhanahu Taala tanpa suatu sekutu pun, kerana setiap perkara merupakan kurniaan Allah Subhanahu Taala, namun manusia tetap tidak mahu bersyukur dengan mencipta perkara yang mereka namakan dan menganggap sebagai Tuhan. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-38 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini mengenai pendirian Nabi Yusuf AS yang berpegang untuk mengikuti agama nenek moyangnya, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yaqub AS. Aku hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa,
tidak layak bagi para nabi mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Mensucikan agama tauhid yang lurus ini adalah sebahagian daripada kurnia yang diberikan Allah kepada kami dan kepada seluruh umat manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur terhadap kurniaan dan nikmat darinya. Setelah Nabi Yusuf AS menjelaskan tentang agama tauhid yang dianutinya, pada ayat berikut Nabi Yusuf AS mengajak dua orang pemuda yang berada di dalam penjara bersamanya untuk mengikuti agama tauhid, lalu bertanya, wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan yang direka-rekakan itu yang berhak disembah, ataupun Tuhan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, iaitu Allah Tuhan yang Maha Menciptakan dan Maha Memberi rezeki. Oleh itu hanya dialah yang berhak disembah. Daripada kisah Nabi Allah Yusuf AS, pengajaran yang terbesar yang diperolehi adalah tidak ada kenikmatan dan ketenangan hidup yang abadi. Apa yang menimpa Nabi Yusuf bukanlah perkara yang mudah untuk dihadapi. Baginda menghadapi permusuhan para pembenci dan tipu daya para musuhnya. Kisah ini juga turut mengajarkan bahawa rasa tenteram, lapang dan reda tidak dapat diukur dengan perkara material, melainkan perasaan tersebut merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada hamba-Nya yang Dia inginkan. Bahkan ketenteraman tersebut sangat diperlukan untuk menghadapi bahtera kehidupan ini. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-38 surah Yusuf ini ialah kisah Nabi Yusuf AS ini mengingatkan kita bahawa betapa pentingnya untuk mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar pemberiannya. Sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf AS dengan menunjukkan akhlak yang terpuji, iaitu menghadapi segala cabaran dan ujian yang ditempuhi oleh baginda dengan penuh ketenangan dan kesabaran. Kisah Nabi Yusuf AS yang dinyatakan dalam Al-Quran ini perlu diamati dengan teliti supaya menjadi kekuatan kepada kita apabila ditimpa ujian, sekaligus dapat meningkatkan iman dan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.